Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, tak lama lagi kita akan menerima kehadiran Aidil Adha. Maka sempena dengan Hari Raya Aidil Adha, maka ada satu ibadah yang penting, iaitu ibadah korban. Kali ini saya nak berkongsi 15 soalan berkaitan dengan ibadah korban. Soalan yang pertama, apakah hukum melakukan ibadah korban? Jawapannya, hukum melakukan ibadah korban adalah sunat muakkad. Ianya dituntut kepada orang-orang yang mampu, iaitu orang yang kaya atau orang yang ada lebihan belanja. Dan dituntut kepada mereka itu setiap tahun apabila datangnya Aidil Adha. Soalan yang kedua, bilakah waktu untuk melakukan penyembelihan haiwan korban? Jawapannya, waktu untuk penyembelihan haiwan korban ialah selama 4 hari, iaitu bermula selepas sembahyang sunat Aidil Adha pada 10 Zulhijjah, sehinggalah waktu asar pada 13 Zulhijjah. Maka itulah tempoh waktu untuk penyembelihan haiwan ibadah korban. Soalan yang ketiga, apakah jenis haiwan yang dibolehkan untuk berkorban? Jawapannya ialah, haiwan-haiwan yang dibolehkan untuk dikorbankan dalam ibadah korban ialah kibas, biri-biri, kambing, lembu, kerbau dan unta. Kibas, biri-biri dan kambing hanya boleh seorang untuk seekor. Dan lembu, kerbau atau unta boleh dikongsikan sehingga 7 bahagian. Soalan yang keempat, bolehkah orang yang buat ibadah korban berkongsi di atas seekor lembu atau kerbau atau unta dengan seorang yang nak buat ibadah akikah? Jawapannya, dibolehkan. Contohnya, seekor lembu atau kerbau atau unta sememangnya dibolehkan berkongsi sehingga 7 bahagian. Jadi, 6 orang atau 6 bahagian melakukan ibadah korban dan 1 orang atau 1 bahagian melakukan ibadah akikah. Dibolehkan. Atau contohnya, 3 bahagian melakukan ibadah korban dan 4 bahagian melakukan ibadah akikah. Maka juga dibolehkan. Soalan yang kelima, bolehkah mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan ibadah korban bagi pihak kita? Jawapannya, memang dibolehkan. Contohnya, kita tinggal di Taiping dan kita ada kawan yang tinggal di Kuala Lumpur. Dan kawan kita yang di Kuala Lumpur itu mewakilkan kita untuk melakukan ibadah korban bagi pihak dirinya dan dilakukan di Taiping. Memang boleh diwakilkan. Soalan yang keenam, bolehkah melakukan ibadah korban untuk orang lain tanpa pengetahuannya? Jawabnya, tidak boleh melakukan ibadah korban atas orang lain
kecuali dengan izinnya. Namun, untuk ahli keluarga, dibolehkan melakukan ibadah korban walaupun tanpa izinnya. Soalan yang ke-7. Bolehkah melakukan ibadah korban atas orang yang sudah meninggal dunia? Jawapannya, mengikut pandangan sebahagian ulama mazhab Syafi'i, kita tak boleh melakukan ibadah korban ke atas orang yang telah meninggal dunia kecuali jika ada ditinggalkan wasiat. Sama ada wasiat berbentuk lisan atau wasiat dalam bentuk bertulis.